Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khuriwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima menghadap Laksmana Muda Zufwa Di Ondinie, Commander of Armed Forces in French Polynesia, Commander of the Pacific Experimental Centre, Commander of the Pacific Ocean and French Polynesian Maritime Zones, and Commander of the French Polynesia Defence Base. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 5 hari bermula 23 September 2023. Lawatan tersebut mengukuhkan lagi hubungan pertahanan dan ketenteraan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Perancis dengan kedua-dua buah negara mempunyai kerjasama dua hala dalam bidang pertahanan dan ketenteraan yang kian meningkat sejak penandatanganan Memorandum Persefahaman mengenai kerjasama dalam bidang-bidang pertahanan dan kelengkapan pertahanan pada 25 Februari 1999. Hadir semasa majlis menghadap Yang Berhormat Pihin Datuk Lail Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Ke bawah Duli Maha Mulia berkenan menerima menghadap Laksmana Muda Zufwa Di Ondinie, menyertai Laksmana Muda Zufwa Di Ondinie, Tuan Yang Terutama Benakh Reno Fab, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam, dan Kapten Laut Rias Akun, Atashi Pertahanan Perancis di Republik Singapura yang juga diiktiraf ke negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khuriwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan menyempurnakan penyampaian pingat. Peserta negara Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan berada di tempat keempat dalam acara wushu Nangkuan dan Nanggun lelaki. Tempat pertama dimenangi oleh peserta dari Indonesia, di tempat kedua diraih oleh peserta dari Korea, manakala di tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Macau. Perhimpunan dan Perarakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1445 Hijrah akan diadakan secara serentak di keempat-empat daerah dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dengan tema Sunnah Dihayati Hidup Diberkati, perhimpunan dan perarakan tersebut akan diadakan esok 28 September bermula 7 pagi. Bagi memastikan kelancaran sambutan tersebut, kemarin diadakan raptai penuh. Hadirin berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Padaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halihwal Ugama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Halihwal Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan terus menambah baik dan membaharui infrastruktur sistem pengurusan maklumat kesihatan BRUHIMS yang sedia ada dalam mengambil kira peningkatan dalam jumlah keperluan pengguna dalam kalangan profesional kesihatan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kemarin diadakan majlis penandatanganan kontrak bagi sistem BRUHIMS 2.0 antara Kementerian Kesihatan dan Dynamic Technologies Sdn Bhd di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan.
Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Menandatangani bagi pihak Kementerian Kesihatan, Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, manakala Dynamic Technologies Sdn Bhd ditandatangani oleh Daeng Haslina binti Haji Muhammad Taib, Ketua Pegawai Eksekutifnya. Dengan adanya projek ini, pengemasan maklumat kesihatan dan data pesakit akan dapat dibuat secara lebih komprehensif. Laungan dikir terus bergema di seluruh masjid dan surau serta balai ibadat di negara ini. Lewat petang kemarin, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di dalamnya meneruskan majlis dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Beribi. Manakala majlis serupa juga diadakan di Masjid Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kampung Katimahar. Rombongan Kementerian Pendidikan melalui Institut Pendidikan Teknikal Brunei dan Jabatan Pengurusan Pendidik diketuai oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, pengupayaan mu'alaf juga mengadakan majlis zikir di Balai Ibadat Kampung Berbuluh. Hadir Awang Alizan bin Ramli, Ketua Bahagian Pentadbiran Pusat Dakwah Islamiah. Di Masjid Universiti Brunei Darussalam, majlis zikir diadakan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei TAIB. Negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman menikmati hubungan akrab selama beberapa dekad. Kedua-dua negara berkongsi pandangan sama mengenai nilai aturan antarabangsa berpandukan undang-undang mengenai multilateralisme dan kepentingan perdagangan bebas. Perkara tersebut dijelaskan oleh Puan Yang Terutama Gerda Winkler, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke negara Brunei Darussalam semasa Day of German Unity 2023 malam tadi. Majlis diadakan di Jerudong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Hubungan diplomatik antara Brunei Darussalam dan Jerman ditubuhkan pada 1 Mei 1984. Energy consumption in Germany. Our Building Energy Act sets out requirements for the energy performance. Ladies and gentlemen, the cake has been... Dalam usaha membudayakan masyarakat membaca, Dewan Bahasan Pustaka DBP melalui bahagian perpustakaan mengukayakan sidang kemuncak Galakan Budaya Membaca 2023. Persidangan diadakan di Balai Sarmayuda DBP Berakas. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam pembentangan bertajuk Membaca Memelihara Maqasid Syariah, Dr. Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Profesor Adjung Universiti Brunei Darussalam, menyentuh mengenai membaca sebagai terapi yang banyak memberikan impak positif kepada minda pembacanya. Sidang kemuncak diakhiri dengan pembentangan resolusi yang disampaikan oleh Dayang Nur Hasinah binti Haji Mohsin, Ketua Perpustakaan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Juga diadakan penyerahan resolusi kepada Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah kemarin menerima lawatan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam. Lawatan bertujuan perkenalkan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan meluaskan lagi rangkaian hubungan dengan kedutaan-kedutaan dan suruhanjaya tinggi di negara ini. Rombongan melawat galeri pameran yang menempatkan beberapa koleksi unik dan menarik antaranya mushaf dan manuskrip serta tongkat dan tasbih. Juga berpeluang dikunjungi galeri rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kini dibuka bagi kunjungan orang awam sehingga Khamis ini. Selain itu, rombongan juga berpeluang melihat dengan lebih dekat seni arkitek dan reka bentuk dalaman bangunan. Majlis Mesyuarat Negara kemarin menerima lawatan kerja daripada rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Republik Indonesia. Lawatan diadakan di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang diketuai oleh Jurutera Haji Azhar Abdul Rahman, Setiausaha Komiti 3 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dialu-alukan oleh Yang Dimuliakan Pimpinan Rangkai Perkara Jaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Semasa lawatan, kedua-dua pihak berpeluang mengadakan perbincangan serta bertukar-tukar pendapat dan maklumat yang antaranya menumpukan kepada ekonomi dan sektor pelancongan serta perbankan Islam. Idea-idea menarik untuk menjadikan pendidikan STEM lebih interaktif dan menarik bagi pengajaran dalam kelas diterapkan kepada para peserta bengkel STEM Stickham. Kemarin diadakan perasmian bengkel tersebut di Sekolah Chong Hua Kiudang, daerah Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bengkel disertai oleh para pelajar tahun 4 hingga 6, pelajar sekolah berkenaan serta 50 orang guru dari sekolah-sekolah rendah dan menengah serta sekolah swasta. Melalui bengkel tersebut, ia dihasrat dapat membimbing para guru dalam menggabungkan idea menarik untuk menjadikan pendidikan STEM lebih interaktif dan menarik. Berikutan hujan lebat yang berterusan baru-baru ini, sebahagian kawasan di pedalaman daerah Tutong dilanda banjir. Kejadian berlaku apabila paras air sungai meningkat dan melimpah. Antara kawasan terjejas Kampung Benutan, Kampung Rambai, Kampung Kuala Ungar, Kampung Penapar, Kampung Ukong serta sebahagian kawasan Kampung Pancong dan Kampung Layong. Pihak kerajaan dari pelbagai agensi sentiasa bersiap siaga bagi memastikan tempat yang terjejas dalam keadaan terkawal. Pos Kawalan Insiden ICP merangkumi pengerahan tindakan pelbagai agensi di bawah kawalan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tutong juga diaktifkan di Balai Bomba Lamunin. Sebarang kejadian kecemasan hubungi talian kecemasan 995, talian Darussalam 123 atau talian kecemasan ICP 4237491. Terdapat 300 spesies pakis direkodkan di negara ini. Keunikan spesies berkenaan kini dihimpunkan di dalam buku bertajuk Fantastic Brunei. Kemarin diadakan majlis pelancaran buku dan poster mengenai keunikan spesies tanaman pakis di negara ini di Universiti Brunei Darussalam UBD. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Buku dan poster tersebut merupakan projek kolaboratif antara UBD dan organisasi bukan kerajaan NGO, Persatuan Biodiversity dan Sejarah Alam Brunei. Pelbagai hidangan antarabangsa dipamerkan semasa sambutan Harian Antarabangsa 2023 yang diadakan di Universiti Teknologi Brunei UTB. Dengan tema negara-negara di seluruh dunia, sambutan melambangkan perpaduan global selain memperkukuh hubungan dengan pelajar-pelajar antarabangsa. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dang Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB.
Pelbagai aktiviti juga diadakan yang memaparkan kepelbagaian budaya global. Acara dikendalikan oleh Jawatankuasa Eksekutif Exco Budaya, Hal Ehwal Antarabangsa Exco, Kampus LEAD, Kejuruteraan Kimia dan Petroleum dan School of Business Economics and Management. Juga hadir ketua-ketua perwakilan asing yang menetap di negara ini. Persatuan Usahawan Muda Brunei YIB menyertai mesyuarat Persatuan Antarabangsa Usahawan Muda. Mesyuarat yang berlangsung dari 23 hingga 27 September 2023 di Zhongshan, wilayah Guangdong, China itu menghimpunkan persatuan usahawan muda dari seluruh dunia. YIB diwakili oleh Presiden dan Setiausahanya Goh Chai Li dan Awangku Abdul Azim bin Pengiran Yusof. Mesyuarat bertujuan memupuk kerjasama pertukaran pengetahuan dan promosi keusahawanan belia pada skala global. Ia juga menjadi platform untuk rangkaian dan kerjasama dalam kalangan usahawan muda, menyediakan forum untuk membincangkan cabaran dan peluang utama dalam dunia keusahawanan yang sentiasa berkembang. Mesyuarat juga membincangkan hala tuju masa depan dan membina platform untuk ahlinya mengadakan rundingan ekonomi dan perdagangan dengan perusahaan. Dua atlet negara Brunei Darussalam bagi acara sukan angkat berat bertolak ke Hangzhou, China bagi menyertai kejohanan sukan Asia ke-19 yang sedang berlangsung sehingga 8 Oktober nanti. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dayang Hajah Nur Ashikin juga turut memberikan nasihat serta kata-kata semangat buat atlet negara yang akan bertanding. Rombongan terakhir akan bertolak ke Hangzhou, China pada 2 Oktober depan.